Assalamualaikum, apa khabar? Hazri Samsuri. Dan hari ini saya berada di Honda Tanjung Balai di Seri Kembangan. Ini ialah antara pusat servis dan showroom terbaru Honda. This is a huge building. Siap parking dia sendiri, multi-story parking. Memang luas dan betul-betul kat jalan raya besar ni. Dan kenapa saya kat sini? Sebab yang ini, Honda CR-V facelift baru. This is the most popular SUV di dalam negara kita untuk segmen dia. So, apa yang baru, apa yang dikekalkan dan apa yang lebih murah? Jom kita tengok satu-satu. Kali ini Honda CR-V cuma datang dalam 3 varian sahaja dan yang dikekalkan ialah varian paling asas, iaitu varian Honda CR-V 2 liter 2-wheel drive. Harga dia bermula daripada RM139,900, which is slightly lower than RM140,000. Varian kedua ialah 1.5 TCP 2-wheel drive. Harga dia RM157,600. Dan varian paling mewah, paling tinggi, paling premium, Honda CR-V 1.5 TCP 4-wheel drive yang ada depan saya ni. Harga dia ialah RM162,900 ataupun RM163,000 lah kalau kita nak ceritakan. So, ni dia. Tapi yang ini ada body kit modulo apa semualah. So, kita tengok apa yang berubah pada Honda CR-V facelift ini. Bahagian hadapan dia ni nampak memang lain. Sebabnya ialah bumper hadapan memang lain terus. So kita boleh nampak bumper dia lebih sporty, menjunam ke bawah dan lebih banyak permainan plastik hitam ini. Krom-krom besar pun dah tak ada. Lebih pada plastik gloss black ni. So depan dia seperti yang anda lihat lah, pada pendapat saya sporty. Cuma ingat yang ini ni optional item lah. Yang kat bawah ni ada optional item sikit lah, modular kit. Yang lain tu standard. It looks a bit more aggressive, nampak lebih garang atas jalan. Lampu belakang kekal sama, tapi jika anda lihat LED dia ni, dia macam ada tint gelap sikit. Okey, duduk bawah lagi sikit. Nak tahu dia yang turbo ke tidak, senang je. Dia ada VTEC turbo dan dia ada 2 exhaust. Dan untuk varian facelift, bumper pun baru. Okey, lebih ada warna hitam. Kemudian ada matte silver punya lining kat sini. Dan exhaust dia ni bentuk trapezoidal. Bukan bulat. Okey, walaupun yang sebenar ni bulat, tapi bentuk luaran dia tu trapezoidal, dah lain daripada yang dulu. So basically belakang dia, kekemasan dia nampak lebih ranggi dan juga macam depan dia garang sikit. Roda alloy untuk CR-V 2 liter sama, tetapi untuk yang 1.5 liter turbo, dua-dua varian tu mendapat roda alloy 18 inci yang baru. Dulu pun sama 18 inci, cuma design dia lain. Yang ini design petal macam ni. Dan running board tu optional yang tu. Tapi rim ni lagi lawa daripada dulu ke tidak? Kia. Satu function baru yang saya suka sangat pada CR-V ni, walaupun dia ada cuma pada yang 1.5 liter turbo, ialah hands-free boot lid opener tu. Maknanya tenang pakai kaki lah. Yang ini ni, kalau zaman dulu, masa function tu baru dikeluarkan, masa tu saya Volkswagen pakai, tendang banyak kali pun kadang-kadang dia tak nak buka. Tapi kali ni senang saja. Dan ini bahagian dalam dia, tonjol cover is standard. Yang ini ni optional. Dan kalau malas ataupun tak sampai nak tutup, tendang juga. Kan senang? Tapi kan, saya nak tunjuk lagi.
Antara sebab kenapa CR-V ni sangat popular lah kan, sebab practicality dia. Anda lihat sini kat dalam ni. Ni antara boot paling besar untuk SUV dalam kategori ni. Dan boot besar ni memang praktikal untuk kita lah. Especially kita orang Melayu balik kampung banyak bawa barang kan. Gila banyak benda boleh bawa. In fact, kalau dekat Thailand, siap ada yang 7-seater, 5+2. Mana boleh muat satu lagi barisan. Di Malaysia, Honda kata tak perlu sebab kebanyakan orang memang kata MPV juga. So yang ini kekal 5-seater, but you have a huge boot. Awesome work. Dan tepi ni kita boleh tarik untuk turunkan seat. Practicality tu yang penting. Satu benda yang saya suka dengan Honda Malaysia ialah dia tak kerekut. Untuk varian paling asas iaitu 2 liter 2-wheel drive, bahagian hadapan ni, dua-dua tempat duduk hadapan didatangkan dengan kawalan elektrik. Banyak kenderaan bila kita bagi dia base spec, dia akan bagi manual. Tapi untuk Honda CR-V, depan ni dua-dua powered seat. Yang itu saya suka. Dan perubahan paling besar ialah dekat dalam sini, iaitu port USB dia sekarang dah ada dekat luar ni. Ada 2 di hadapan dan 2 dekat belakang. Bahagian dalam kabin untuk Honda CR-V ni ialah salah satu punca kenapa ramai orang suka. And you can see this, memang layout dia cantik dan mewah. In fact, masa dia baru launch dulu, saya memang tengok kat dalam dia dah macam, ya Allah, cantik sangat ni. Okay, kita start jap, kita tengok. Apple CarPlay dengan Android Auto memang ada. So, kena masuk dekat USB dekat sini lah. Dia masih lagi tak ada teknologi Nirvana pula, Nirwaya, itu teknologi wireless. Dia masih lagi kena cucuk kabel kat sini, which is to me okay. Kebanyakan kita masih lagi guna kabel. Layout kat tengah ni yang paling mudah. Gear dekat sini, electric brake kat sini, ada brake hole dekat sini. Even the 2 liter pun ada brake hole function dekat sini. Dan ini ialah kereta harian. Okey, ramai kaum-kaum ibu yang bawa, kaum-kaum bapa bawa. So tempat letak barang memang bersepah penuh. Jika dulu Honda CR-V ni yang variant paling tinggi 2-wheel drive, tapi yang kali ini dua-dua 1.5 turbo 2-wheel and 4-wheel drive mendapat variant paling tinggi. Dan kerana itu dua-dua akan dapat ini. Kat dalam ni ialah an array of Honda Sensing punya sensors and camera. Dan ini walaupun ramai kata macam perlu ke, yang beli CR-V ni banyak cari yang ada Honda Sensing, terutama kakak-kakak tu, sebab dalam bandar senang, kereta tu boleh berhenti sendiri. Itu yang diorang suka sangat tu. Siapa yang selalu drive dalam jam akan faham maksud saya tu. It is easier and safer, lebih selamat. And why not? Kereta sekarang ni penuh dengan teknologi, kita nak teknologi tu. Antara satu lagi sebab kenapa Honda CR-V ni popular ialah tempat duduk belakang dia ni. Anda boleh lihat dia luas, tinggi, lebar, boleh duduk 3 orang dewasa dan ada kemudahan yang tak dapat kat kereta lain. You have a nearly flat floor kat bawah ni. To me, it's considered flat already. You have 2 USB ports kat depan ni, an aircon vent, dan seat belakang ni bila kita turunkan untuk geng-geng basikal yang kena kecam sekarang, anda boleh muatkan banyak basikal kat belakang ni. Saya kira kalau buka tayar, 3 basikal ataupun minimum 2 dah boleh masuk kat belakang ni. And yang paling saya suka ialah daripada dulu lagi, masa launch lagi saya dah tengok benda ni, memang saya suka. Kena check out dia punya leather seat. Sebab leather seat dia nampak sangat cantik. Even the 2 liter yang standard spec tu pun comes with this leather seat. Stitching dia ni kemas sangat. Tak nampak herut, tak nampak macam buat dekat kedai cushion bawah stadium. Banyak syarikat kereta kan, kalau kita cerita pasal base spec, dia akan bagi trimming yang paling hangat lah. Contohnya lampu. Yang base spec akan dapat lampu halogen projector. Mentol lah. Tapi untuk Honda, macam saya cakap tadi, seat dia walaupun base spec, yang depan tu dua-dua elektrik, sama juga dengan lampu,
anda masih lagi dapat buy LED headlight walaupun base spec 2 liter tu. That is why pada saya yang itu antara varian yang CR-V ni antara model yang berbaloi jugalah. Dan enjin pula, okey, enjin untuk 2 liter NA, it's a 4-cylinder engine, shock iVTEC, menghasilkan 154 PS dan 189 Nm of torque. Saya dah banyak kali drive CR-V 2 liter tu. To me, cukup power dia, memadai untuk balik kampung dalam bandar. I have no issue with that variant. Tapi jika ada rezeki lebih, this is the one that you should get. The 1.5 liter turbo dog VTEC menghasilkan 193 PS dan 243 Nm of torque. Now we talk about the non-technical parts. Untuk part yang bukan technical tapi penting untuk anda sebagai pengguna. Now Honda Malaysia memberikan warranty selama 5 tahun tanpa had perbatuan, unlimited mileage for 5 years. That is the warranty dia bagi dekat anda. Dan ada juga free labor service untuk 5 tahun atau 100,000 kilometer. Mantap juga tu. Dan daripada agensi kerajaan sendiri, CR-V ni diklasifikasikan sebagai kenderaan EEV, bermakna dia jimat bahan api, dan ujian pelanggaran ASEAN NCAP 5 bintang. Laku ke tidak variant facelift ni? Sejak dilancarkan pada November sampai sekarang, sudah ada lebih daripada 1,700 booking. Dan Honda Malaysia, cepat ke tidak dia orang buat kerja, lebih daripada 1,300 tempahan dah di-deliver. Itu baru betul. Ini order tunggu berbulan-bulan tak dapat-dapat. With Honda, sekejap je insya-Allah awak dah dapat dah awak punya CR-V. So ini dia Honda CR-V variant facelift. Tak banyak perubahan dia, tetapi it matters to you and to those who can see the car. Memang perubahan dia tak banyak, tetapi penting. CR-V, saya masih lagi rasa ini adalah SUV paling berbaloi dalam pasaran untuk kita yang berkeluarga ataupun yang bujang ataupun yang berdua atau apa-apalah. Sekian sahaja daripada saya, Hazri Samsuri, Kareta.my. Terima kasih kepada Honda Malaysia dan Honda Tanjung Balai. Saya suka tempat ni. Kenapa? Rumah saya seberang jalan tu je. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.